Dr. Rolin here from the KL Sky Clinic, dan hari ini topik ialah prolaktin. Prolaktin yang kita biasa dengar selalu melibatkan wanita. Tapi hari ini saya akan ceritakan apa fungsi prolaktin dalam badan lelaki dan apa masalah akan jadi kepada lelaki sekiranya prolaktin ni jadi terlampau tinggi. Dan apa efek dia kepada dari segi kekuatan seksual, dari segi mental ability, mood, semangat dan sebagainya. Okay, so let's get kick started. Hari ni I buat late night show ni sebab nak tengok bola lepas ni. Ada game besar. Siapa-siapa yang tengok game Man City dengan Man United nanti, you can start. Okay, so I nak cerita sikit pasal this prolaktin. So pertama sekali kita kena faham prolaktin ni adalah satu hormon yang biasanya kita akan dengar dalam wanita yang tengah menyusu. So this hormon ni sebenarnya dirembeskan dekat bahagian otak. So katakan this is your brain kan. So ada satu part dalam brain tu nama dia pituitary gland ni. So pituitary gland ni dia macam bentuk macam ni. Lepas tu dia ada anterior dengan ada posterior pituitary gland. And anterior pituitary gland ni yang ke depan, dia akan actually produce this hormone called prolactin. Okay, so prolactin ni, hormon ni biasanya akan hantar signal untuk, dalam wanita dia akan hantar signal ni untuk membuat susu semasa tengah lepas bersalin. Dia akan meningkatkan, dia akan hantar signal kepada bahagian payudara untuk buat milk. Okay, untuk buat susu. Tapi dalam badan lelaki, kenapa prolaktin ni boleh meningkat? So dalam badan lelaki, sekiranya kita buat berapa ujian darah, biasanya kalau lelaki datang ke klinik dan kata, doktor, I tak ada mood langsung untuk hubungan intim. Satu, I tak ada mood langsung untuk rasa bersama. I tengok pasangan berlainan ke lelaki ke perempuan, I tak tertarik langsung. Okey, lepas tu kita akan check, okey, kenapa benda ni terjadi? Ada tak mood dia akan rasa macam tak sedap. Dia akan kata, I selalu rasa grumpy, I rasa macam I punya hidup ni tak ada purpose, tak ada fungsi langsung. Dia rasa macam balik kerja, dia tidur, itu saja hidup dia. Dia macam work, eat, sleep punya ni. Dia tak ada macam ada drive. Dia tak ada drive langsung. And another one more thing is sebab ada tabiat terlampau banyak sangat onani ataupun melancap dan lelaki, sampai benda tu jadi satu ketagihan, this hormone boleh naik dalam badan. So kenapa hormon ni boleh naik dalam badan? Ada banyak function yang nanti akan ceritakan. Kenapa dia jadi macam negative feedback mechanism, akan ceritakan sekali lagi. And bila hormon prolaktin ni tinggi, dia boleh merendahkan produksi air mani dan boleh mengacau pembentukan sperma dalam badan. So benda ni, kalau siapa-siapa yang ada anak-anak muda, lelaki and everything, ataupun ada yang macam dalam adulthood, please dengar benda ni. Jangan tertagih kepada benda-benda macam pornografi, tonton secara berlebihan, and then melakukan onani secara bersendirian hari-hari. Dan benda ni akan menyebabkan peningkatan prolaktin. Kenapa prolaktin tu meningkat? Sangat simple. Dia satu benda macam, dia macam dacing, dia ada balance dia. So sekiranya satu, peningkatan hormon prolaktin ni tinggi akan jadi sebab, katakan badan you dia nak balance out, macam you punya ketagihan untuk mengeluarkan air mani terlampau tinggi dalam usia-usia remaja ataupun early adulthood, dalam 20-an 30-an ni, mungkin tak kahwin everything, and you akan cuba mencari ketagihan melalui porn ke apa-apa dan sebagainya, material-material yang boleh merangsang you hari-hari, and you rasa macam setiap kali you dapat syahwat, badan you akan ada peningkatan dopamin. Dopamin inilah satu hormon lain yang menyebabkan feel good mechanism. Feel good mechanism tu you rasa macam kepuasan. Tapi sekiranya dilakukan secara berlarutan, hari-hari you buat, maka
badan you akan hantar signal, kickback signal, hantar signal, negative signal untuk kata tak payahlah you hari-hari nak keluarkan air mani ni sebab tangki you dah tak ada dah kontang dah. And prolaktin ni juga boleh dibuat dalam kelenjar prostat lelaki. Bukan saja dekat bahagian otak, boleh dibuat dekat bahagian prostat lelaki. That means you punya production air mani tu banyak sangat sampai badan you kata kickback, stop it, berhenti, tak boleh buat. So dia akan menyebabkan hantar signal prolaktin ni banyak dalam badan, menyebabkan mood you jatuh. Mood you jatuh tu menyebabkan you rasa macam muram dan sebagainya. And I akan beritahu kepada lelaki di luar sana, one thing yang I akan selalu perasan kalau lelaki yang I suspect dia datang duduk dekat bilik consultation tu, dari segi perwatakan dia tak confident, dia rasa macam gagap, dia rasa macam muram sangat, kita akan mula suspect mungkin prolaktin dia terlampau tinggi dalam badan. And kebanyakan kali we get it right. They have high prolactin dalam badan, and that happen. So ada situation yang orang lelaki ni dah kahwin tapi masih juga tak bersama, mengadakan hubungan intim secara natural and gradual, tapi terlampau masih lagi tertagih kepada onani secara bersendirian ataupun tengok pornografi dan sebagainya, menyebabkan benda ni terkacau dalam badan. So when this happens, this hormone akan naik. So ni yang kita namakan sebagai lelaki susu. Dia akan cuba menyusukan diri dia, asyik-asyik keluarkan air mani dan sebagainya, and this is happen. This is one of the main factors that benda ni, prolaktin ni meningkat tinggi. Tapi ada lelaki yang mungkin ada isu dari segi mood dan confidence. Bila mood dan confidence mereka drop, prolaktin ni akan tinggi, because dopamin punya production sangat-sangat rendah. So prolaktin dia ambil upper hand dalam badan, dalam otak, menyebabkan signal ni drop. So when the signal drop, simptom-simptom yang mereka akan dapat pengeluaran air mani yang sangat sikit, mereka akan dapat pengeluaran sperma quality low, because prolaktin ni berkait dengan FSH, follicular stimulating hormone. So bila benda tu berlaku, this will affect the body. When this affect the body, all of this happen. Okay, so ada tak ubat ke treatment ke kepada benda ni? Memang ada. Kita ada teknologi, kita ada ubat yang boleh menyebabkan, boleh membantu untuk reset gland ni ataupun bagi prolaktin ni jatuh ataupun drop. And rawatan tu ada satu ubat dinamakan sebagai Cabergoline. Nama ubat ni dia agak mahal sikit lah, lebih kurang about $300 untuk 1 bulan punya pengguna. Dia hanya gunakan untuk reset the system saja. So once you reset the system, prolaktin akan cuba jatuh, mood lelaki tu akan rasa macam, hey, I rasa I lebih happy and everything, I rasa lagi bersemangat. Lagi satu, dia akan rasa macam tidur, quality sleep dia bertambah baik, dia punya mood tu lagi, confidence akan mula datang, and all of these things kita biasanya akan lihat. So kebanyakan yang ada tinggi prolaktin ni, kalau walaupun testosteron dia rendah, kita akan mula-mula fix prolaktin tu dulu, baru kita akan pergi usik hormon-hormon lain. Because benda ni sangat penting, because the brain signaling ni sangat-sangat crucial dalam badan. Because dia, dopamin ni satu hormon yang exciting, buat you shock, buat you bangga, buat you confident. Macam umpamanya macam orang yang score goal. Kalau pemain yang score goal tu, dia punya kesorakan tu sangat tinggi kan, sebab dia excited. And even ada kajian, orang yang dopamin dia lagi tinggi, dia lagi confident untuk buat banyak benda yang untuk dia berjaya dalam hidup dia, bandingkan dengan kalau ada prolaktin terlampau tinggi untuk si lelaki. Okay, this context sangat berbeza dalam wanita semasa menyusu, because wanita semasa menyusu prolaktin akan tinggi untuk bagi fokus kepada priority ialah untuk memberikan anak dia nutrisi. Konsep ni dalam banyak fungsi prolaktin ni ada lebih kurang 300 lebih fungsi
dalam badan, mamalia dan sebagainya. Tapi hari ni punya fokus is lebih pada fokus pada lelaki yang ada prolaktin tinggi. So if you out there rasa kadang-kadang isu sexuality tu jadi isu, tapi tak check and you realise confidence you tu tengah mula drop, you tak yakin nak pergi cakap dengan perempuan pun tak confident dan sebagainya, check this hormone, because the chemicals dalam badan you sangat-sangat penting and dia akan membantu. And ubat yang katakan prolaktin ni, ada satu ubat yang seperti katakan tadi, cabergoline. Cabergoline ni dia bukan akan dibekalkan setiap hari makan. Dia mungkin akan makan hanya macam dalam seminggu tu 2 kali je. Ada dos-dos khas yang kita akan bekalkan untuk step up, dan lepas tu step down and remove ubat tu daripada. Dia bukan ubat untuk makan untuk jangka waktu yang lama. Dia hanya short term saja usage. Mungkin akan guna 1 bulan, 1.5 bulan, maksimum 2 bulan. Kalau lebih lepas tu, kita akan terpaksa rujuk kepada pakar endokrinologi juga, sekiranya benda tu tak jatuh lagi, untuk tengok ada tak terapi lain. So that's one thing yang I nak share to you all, because ada lelaki yang akan datang and dia akan terkejut bila kenapa hormon ni pula yang jadi isu, macam mana boleh terjadi. So I nak terangkan kepada you all outside there. And kadang-kadang kita tak boleh guna reference points yang biasanya kita dapat daripada lab result, because lab result punya reference points lebih banyak pada rujuk pada wanita dan sebagainya. So usually something below 10 microgram per liter, right, is already considered high already for men. Okay, macam mana nak, okay, I cuba jawabkan beberapa soalan online. So that's about it. So if you guys got any questions, anything you nak share, you nak tanya, please tanyakan. Kalau siapa-siapa nak bagi review kepada page KL Sky Clinic, tolong bagi review, because kat dalam luar sana ni banyak cyber trooper yang selalu nak bagi komen-komen macam-macam. So I harap orang-orang yang rasa informasi-informasi ni sangat bermanfaat kepada kaum lelaki, please share with them. Tak rugi, at least kawan-kawan you yang perlukan bantuan dari segi ada isu fertility, tak dapat sperma kualiti yang bagus, mereka boleh tahu that ada rawatan-rawatan macam ni untuk mereka. Tapi apa yang kita pinta, check betul-betul, jangan gopoh, jangan main beli saja benda-benda secara online tapi tak tahu apa sebenarnya pokok pangkal cerita tu. Okay, so that's about it. Lepas ni I will answer all your questions.